Seperti yang kita tahu, timpalan adalah satu proses pencantuman sesuatu bahan dengan bahan yang lain dengan menggunakan suatu bahan khas, contohnya logam atau termoplastik. Tapi, adakah anda tahu mengenai apa itu geometry welding? Dan hari ini saya, Muhammad Faiz bin Syamidan, dan rakan-rakan saya akan menerangkan dengan terperinci dan satu persatu mengenai welding geometry. Let's go. Jadi, dalam kimpalan adalah taraf kompleks yang memerlukan kesabaran dan mata untuk perincian dan kreativiti. Untuk melaksanakan tugas mereka dengan jayanya, pengimpal mesti mempunyai pemahaman yang mendalam tentang pelbagai teknik dan amalan yang digunakan dalam industri, termasuk jenis sambungan kimpalan. Jadi dekat sini kimpalan memang perlu ambil tahu dalam welding geometry untuk melakukan kerja-kerja kimpalan. Jadi, apa maksud welding geometry ni? The American Welding Society mentakrifkan welding geometry sebagai bentuk dan dimensi sambungan kimpalan dalam kereta rentas sebelum kimpalan, atau the manner in which material fits together. Geometri gabungan biasanya ditentukan oleh jurutera atau pereka kimpalan. Reka bentuk pemasangan dan dimensi sambungan bergantung pada ketebalan dan bentuk logam dan pada keperluan beban bahagian. Bahagian-bahagiannya disediakan untuk memastikan bahawa kimpalan akan mempunyai penembusan yang mencukupi. Reka bentuk geometri sambungan juga menyediakan ruang untuk pengimpal untuk mencapai berhampiran bahagian bawah sambungan kimpalan dengan torch atau elektrod. Jadi dekat sini ada 5 basic joint yang kita boleh temui. Firstly ialah butt joint. Butt joint atau butt weld ialah sambungan di mana ada dua kepingan logam diletakkan bersama dalam sata yang sama dan sisi setiap logam dicantum dengan kimpalan. Butt joint ialah jenis sambungan yang paling biasa digunakan dalam fabrikasi struktur dan sistem pipe. The common weld type of welding used in butt joint is square, single bevel, double bevel, single J, double J and others. The secondly is T-joint. T-welding joint adalah terbentuk apabila dua kepingan bersilang pada sudut 90 darjah dan komponen dalam berbentuk T. Sambungan T dianggap sebagai sejenis kimpalan fillet dan ia juga boleh dibentuk apabila tube atau pipe dikimpal pada plate asas. The common weld type of welding used in T-joint is plug weld, slot weld, bevel groove weld, fillet weld, J groove weld, flare bevel groove weld. Thirdly is corner joint. Corner joint ialah mempunyai persamaan dengan sambungan kimpalan T dalam sendi T. Ia diletakkan di tengah manakala sudut pula bertemu di sudut ada secara terbuka atau tertutup. Ia berbentuk L. And corner joint have 3 type, iaitu firstly closed corner joint, half open corner joint and fully open corner joint. Kebanyakan industri banyak menggunakan number 3, fully open corner joint. The common type of welding used in corner joint is square groove, fillet weld, J groove weld, V groove weld, flare V groove weld, spot weld, edge weld, corner flanging edge. Fourthly is lap joint. Lap welding joint pada asasnya adalah versi pengubahsuaian butt joint. Ia terbentuk apabila dua kepingan logam diletakkan dalam corak bertindih di atas satu sama lain. Ia paling biasa digunakan untuk menyambung dua kepingan dengan ketebalan yang berbeza dan jarang digunakan pada bahan yang lebih tebal. The common type of welding used in lap joint is fillet weld, J groove weld, bevel groove weld, plug welds, slot welds and spot welds. And lastly is edge joint. Dalam edge joint ini, permukaan logam diletakkan bersama supaya tepinya sekata. Satu atau kedua plate boleh dibentuk dengan membengkokkannya pada sudut. Edge joint ini juga agak kerap digunakan dengan bahagian kepingan logam tepi berbibir atau digunakan apabila kimpalan perlu dibuat yang meletakkan unsur-unsur logam kepingan tepi bersebelahan. The common type of welding used in edge joint is U groove, V groove, J groove, corner flange, bevel groove, square groove and also edge flange. Jadi, apa pula groove weld and fillet weld? Firstly, groove weld ialah teknik kimpalan yang digunakan untuk menyambung dua kepingan logam bersama-sama in seam. Groove weld berbagai jenis digunakan dalam banyak kombinasi. Pemilihan yang dipengaruhi oleh kebolehcapaian, ekonomi, penyesuaian kepada reka bentuk tertentu struktur yang sedang difabrikasi, erotan yang dijangkakan dan jenis proses kimpalan yang akan digunakan. Okay, how to create the groove weld? Macam mana kita nak buat groove weld ni?
Firstly, kita akan grinding atau memotong alur ke dalam kedua-dua kepingan logam mengikut spesifikasi kedalam dan lebar alur. Secondly, bersihkan dengan berus dawai untuk mengeluarkan sebarang serpihan atau imperfections. Thirdly, bahan kipalan kemudian dicairkan, dimasukkan ke dalam alur, mengisinya sepenuhnya, and indirectly mewujudkan ikatan yang kuat between the two pieces of metal. So, dalam groove kita akan jumpa dua jenis penetration. Firstly, complete joint penetration, and secondly, partition joint penetration. Firstly, kita akan cerita pasal complete joint penetration, di mana logam kipalan memanjang melalui ketebalan penuh bahan asasnya dikimpal. Groove well dengan penembusan sambungan lengkap sesuai untuk all types of loading. So, maknanya complete joint penetration ni adalah dia menembus dalam ikut ketebalan besi dan menjadikan kekuatan antara dua besi itu menjadi kuat. So, untuk partition joint penetration pula ialah di mana logam kimpalan tidak mencapai ketebalan penuh bahan asas yang dikimpal tetapi hanya melalui sebahagian daripadanya. Ia tidak macam complete dia welding mengikut ketebalan besi yang asas, dan partition joint penetration pula ia mengimpal hanya separuh daripada ketebalan besi dan boleh mengakibatkan berlakunya herotan. So, dalam groove well kita akan jumpa single bevel groove well and double bevel groove well. Untuk single bevel groove well adalah mempunyai ciri yang serupa dengan single V groove well berkenaan dengan sifat dan applicationnya. The bevel type requires less joint preparation and well method, therefore it is more economical. Other examples of single groove, single square groove well, single bevel groove well, single V groove well, single V groove well with backing, single J groove well, single U groove well, single flare bevel groove well, and also single flare V groove well. So, double bevel groove well pula ialah ia juga mempunyai ciri-ciri yang sama seperti double V groove well. The perpendicular joint faces menjadikan gabungan lengkap lebih sukar. Also, satisfactory backcoding of the root, the first well may be harder to accomplish. For other example of double bevel groove well are double square groove well, double bevel groove well, double V groove well, double J groove well, double U groove well, double flare V groove well, and also double flare bevel groove well. Jadi kita berbalik kepada fillet well. Apa itu fillet well? Fillet well merujuk kepada proses penyambungan dua kepingan logam bersama-sama apabila ia berseranjang atau pada sudut. So, untuk fillet well juga dia sama macam groove well yang mempunyai single and double. Untuk single fillet well ialah terhad pada beban rendah atau low loads, bending moment yang mengakibatkan tegasan tegangan pada root of a fillet well tidak boleh dibenarkan kerana keadaan takuk ataupun kita panggil notch condition. Atas sebab ini, single fillet well tidak dapat boleh digunakan dengan leg joints yang boleh berputar di bawah beban atau rotate under load. So, untuk double fillet well pula ialah double fillet well yang lebih kecil lebih prefer daripada double fillet well yang besar, kerana kekuatan plate penuh boleh diperolehi dengan double fillet well di bawah beban statik ataupun under static loading. Double fillet well bagi sudut dan T-joints menghadkan putaran anggota mengenai paksi membujur sambungan and minimize the tension stress at the root of the wells. Fillet well have three types yang berbeza, iaitu mitral, concave and convex. Untuk mitral, ia menunjukkan sebagai bentuk segitiga bersudut tegak and rata. Untuk concave pula, ia berbentuk tekung. Lastly, untuk convex, ia berbentuk cembung. So, what is the difference between groove well and fillet well? Apa bezanya di antara groove well and fillet well ni? Groove well, ia memerlukan skill yang tinggi dan memerlukan masa yang agak lama untuk menyiapkan. Fillet well pula ia memerlukan tenaga kerja yang banyak, dan kedua-dua proses ini memerlukan tenaga kemahiran yang tinggi. Seperti yang kita tahu, setiap kerja timpalan ia akan melibatkan pelbagai jenis haba. Contohnya pada kipalan, zon yang terjejas haba ialah bahagian asas pada logam.
ia bersebelahan dengan kimpalan. Struktur atau sifatnya telah diubah oleh haba kimpalan dalam keluli logam dan logam yang lain. Ia adalah penting juga bagi sesuatu kerja kimpalan bahawa struktur mikro dan sifat mekanikal dalam zon terjejah haba dikawal untuk memastikan sambungan akan mempunyai kekuatan dan kelihatan yang diperlukan pada bahan. Setiap kerja kimpalan ia akan melibatkan haba. Setiap haba kami boleh mengetahui jenis-jenis haba mengikut warna yang ada pada zon haba seperti yang ditunjukkan ini. Okey. Haba-haba seperti ini yang boleh dirawat haba ialah seperti di zon A ialah zon kimpalan, B zon fusion, C zon penyelesaian pepejal di mana elemen larutan dan disejukkan untuk mengekalkan larutan pada pepejal tersebut. Di zon D merupakan zon terlebih dahulu serap sebahagian di mana haba telah menyebabkan keratapan atau penyampaian zarah pada bahan. Seterusnya ialah the type of heat affected zone. Heat affected zone mempunyai nama-nama yang berikut seperti well metal. Well metal itu adalah kerja kimpalan yang telah dilakukan pada bahan. Seterusnya ia ada juga logam kimpalan, zon peralihan, zon pemanasan berlebihan, zon analit, transformasi struktur yang tidak lengkap. Yang kelima adalah logam asas. Ia mempunyai pelbagai jenis nama mengikut heat affected zone yang telah ada di situ. Seterusnya adalah excessive of heating zone. Ia adalah salah satu contoh yang saya akan terangkan kepada anda mengenai excessive of heat affected zone. Ia lebih dikenali sebagai zon terjejas haba bijian kasar heat affected zone. Ia adalah bahagian zon terjejas haba yang terjejas oleh haba semasa mengimpal. Semasa mengimpal, haba menyebabkan perubahan dalam struktur mikro logam-logam di sekitar kawasan kimpalan. Di zon ini, struktur butiran logam berubah akibat pendedahan kepada haba yang sangat-sangat kuat semasa kerja kimpalan sedang dilakukan. Perubahan ini menjejaskan bukan sahaja dari segi sifat mekanikalnya, tapi juga rintangan kakisan dan keboleh kimpalan sewaktu kerja itu. Yang kedua adalah zon analit struktur bijiran halus yang lebih dikenali oleh analit zone. Saya akan terangkan mengenai zon analit struktur bijiran halus ini ialah zon penyepuluh lindapan merujuk pada kawasan dalam bahan yang telah mengalami proses yang dipanggil penyepuluh lindapan. Penyepuluh lindapan ialah proses rawatan haba yang melibatkan pemanasan bahan pada suhu tertentu dan kemudian perlahan ia akan menyejukkannya. Selalunya kerja ini ia akan dilakukan dalam suasana yang agak terkawal. Tujuan penyepuluh lindapan adalah untuk melegakan tekanan dalaman, meningkatkan kemuluran bahan dan memperbaiki sifat mekanikalnya. Salah satu kesan yang kita akan nampak ialah pada kerja penyepuluh lindapan ialah pembentukan struktur butiran halus yang ada dalam bahan sewaktu kerja kimpalan yang kita lakukan itu. So, for my part, I will explain about the annotation used in welding geometry for a fillet weld and for a groove weld. There are 5 annotations that were used in welding geometry. Number 1 is toe, number 2 is rod, number 3 is leg, number 4 is face, and number 5 is throat. For the number 1, I will explain about toe. The toes of the weld are essentially the edge or the points of the hypotenuse. Number 2 is face. The face of the weld is the outer visual or hypotenuse that you see when looking at the weld. The number 3 is leg. The legs are the other two sides of the triangular or fillet weld. And number 4 is throat. The throat of the weld is the distance from the center of the face to the root of the weld. The leg length is usually designated as the size of the weld. Number 5 is root. The root of the weld is the part of
the deepest penetration, which is the opposite angle of the hypotenuse. So for the next part, I will talk about groove well. There are also 5 annotations that were used in welding geometry for a groove well. Number 1 is toe, the junction of the well face and the base metal. Number 2 is face, the exposed surface of a well on the side from the welding was done. Number 3 is leg, the distance from the joint root to the toe of the well. Number 4 is throat, the minimum distance minus any reinforcement between the joint root and the face of a groove well. The minimum distance minus any reinforcement between the well root and the face of a groove well. Number 5 is root, the points at which the root surface intersect the base metal surface, the portion of a joint to be welded where the members approach closest to each other. In cross section, the joint root may be approached to a line or an area. So what is the difference between the weld geometry and weld types? The weld effect from various factors like properties of the material, mostly thermal conductivity, the width of the weld bit, type of joints, shape of the joints, and the position of the welding and effect of the weld type. So this is the part from me. Thank you. Saya Zulkifli bin Zakaria. Hari ini saya akan terangkan tentang mengapa kita perlu menggunakan kimpalan geometri. Okay, sebabnya kimpalan geometri ini akan memudahkan kerja-kerja pengukuran, kerja-kerja pengukuran bagi bahagian tertentu, contohnya bahagian penjuru kan, macam tu. Selain itu dia boleh memudahkanlah untuk mendapat ukuran yang tepat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah kimpalan geometri? Okey, kimpalan geometri maksud cabang matematik yang berkaitan dengan ukuran asas, lepas tu sifat dan hubungan titik. Okey. Selain itu adalah garis, sudut, permukaan dan pepejalah. Itu dia punya kimpalan geometri. Okey. Yang ketiga, bila kita hendak menggunakan kimpalan geometri ini? Okey. Kimpalan geometri ini akan digunakan pada bahagian potongan serong potongan serong untuk besi lah biasanya. Untuk potongan serong kita akan menggunakan geometri lah untuk mendapatkan ukuran serong yang tepat. Lepas tu kat mana pula kita nak menggunakan kimpalan geometri ni? Okey, di mana dalam sebahagian daripada membuat ukuran seperti sudut macam tadi, atau jejari, isi padu, diameter dan lilitan. Okey. Itu tempat-tempat yang sesuai lah untuk kita menggunakan kimpalan geometri ni. Okey. Lepas tu cara kita gunakan pula. Cara kita gunakan kimpalan geometri ni pula, cara dia adalah kita perlu menggunakan formula tertentulah untuk membuat ukuran geometri. Lepas tu kemudian ukur menggunakan alat pengukur dia yang betul lah, yang sesuai lah katanya. Okey, pastikan kiraan ukuran geometri tu tepat mengikut ukuran yang kita perlukan. Itulah antara sifat antara contoh kimpalan geometri. Okey.
sekian daripada saya. Itu saja. Terima kasih.